Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Perak lah dalam El Clasico Malaya, yang mana Selangor menang 4-0, satu jumlah yang besar. Memang Perak merasai kehilangan Azalinullah. Mereka tak letak Azali di bahagian midfield. Perak seakan-akan tidak mampu untuk beroperasi dengan baik untuk melakukan ball progression di bahagian tengah ataupun untuk lebih efektif dalam fasa menyerang lah. Jadi benda itu yang menyebabkan kestabilan di bahagian midfield pasukan Perak agak kurang. Manakala dengan tanpa kehadiran Luka Milajovic juga memberikan satu impak yang ketara di bahagian serangan apabila Perak tak ada proper number 9, dan Perak punya serangan mostly using the Sio dan juga 1Z Haikal di bahagian kiri lah untuk menyerang pasukan Selangor, yang boleh dikatakan serangan ataupun pendekatan yang diambil oleh pasukan Perak tidaklah terlalu efektif. Dan corak permainan pasukan Perak yang bermain dengan high line ataupun defensive line yang tinggi dengan penggunaan Jasper di bahagian bawah juga tidak memberi impak yang positif apabila pasukan Selangor berjaya untuk break the line dengan sangat bagus apabila hantar-hantaran ke belakang pertahanan dengan meletakkan bola dan juga mencari pemain-pemain di bahagian flank yang laju seperti Faisal Halim berjaya untuk beat high line yang cuba dibentuk oleh pasukan Perak dan diketuai oleh Jasper. Manakala untuk pasukan Selangor, in term of kestabilan di bahagian midfield, mereka berjaya untuk kekalkan momentum yang bagus dengan Alex, Orozco dan juga Rawab Deh memberikan satu impak yang positif kepada ball progression dan juga defensif serta attacking punya cara memberikan satu perkara yang lebih stabil. Dan mereka punya fullback Quentin and juga Fazli Mazlan nampaknya lebih selesa untuk game ni untuk bertindak lebih ofensif dan juga membuat overlap yang sangat bagus dan juga banyak melakukan hantaran ke dalam di box. Daripada segi creating chance ataupun mencipta peluang, mereka lebih berpaksikan kepada Faisal Halim. Faisal Halim berjaya untuk cipta a few chances untuk pasukan Selangor, tetapi gagal disudahkan dengan baik oleh Aaron lah. Boleh saya katakan kalau tengok expected goal ataupun peluang yang ada ke atas pemain yang bernama Aaron Devale tersebut, mungkin sepatutnya dia dah skor lebih daripada 3 gol pada perlawanan semalam, tetapi out of nowhere dia hanya berjaya untuk execute satu peluang sahaja untuk menjaringkan gol bagi pasukan Selangor pada perlawanan semalam. So itu adalah perkara yang boleh diimprovise untuk Aaron, sebab sekarang dia dah skor 22 gol, tetapi try bayang kalau dia boleh skor every peluang yang dia dapat, kemungkinan dia dah dapat satu jumlah jaringan lebih daripada 25 ataupun ke 30 dah lah. Dan untuk defend pasukan Selangor, boleh saya katakan daripada segi corak permainan, mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi juga, dan sebenarnya ada beberapa kali mereka berjaya ditembusi oleh serangan pasukan Perak in term of mereka punya through passing dan sebagainya, tetapi benda tu cepat di-recover oleh pertahanan Selangor, dan boleh dikatakan Safwan Baharudin one of the best player di bahagian pertahanan untuk menidakkan percubaan dan juga serangan yang dilakukan oleh pasukan Perak. Di samping itu kena bagi pujian lah dekat Sam Somerville, yang mana untuk Sam game ni dia bertindak dengan cemerlang menafikan beberapa percubaan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk lah ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor dahulu. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka adalah midfield. Obviously kalau kita tengok Orozco, Nur Rawab Deh dan juga Alex, mereka berjaya bermain dengan sangat baik. Alex as a single pivot untuk game ni, walaupun beraksi bergandingan dengan Nur Rawab Deh, tapi Rawab Deh more to box dan Orozco more to number 10 ataupun lebih kepada playmaker bagi pasukan Selangor, dan mereka berjaya mencipta kombinasi yang cemerlang di bahagian tengah untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Selangor in term of defensive dan juga attacking. Mereka berjaya melaksanakan sesuatu yang orang kata apa, boleh provide coverage yang bagus untuk protect back
back four yang bermain dengan orang kata apa, dua center back sahaja apabila dalam keadaan menyerang, sebab Selangor bermain dengan high line dan mereka akan utilize ataupun menggunakan mereka punya fullback iaitu Fazli dan juga Quinten untuk bertindak lebih ofensif. So Alex bagi protection yang bagus kepada back four lah, dan membolehkan untuk Orozco dan juga Rawabdeh bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Dan kalau kita lihat involvement ataupun penlibatan daripada ketiga-tiga player ni daripada segi defending transition dan juga attacking transition memang sangat-sangat influence di game lah, sangat-sangat mempengaruhi kepada gerakan pasukan untuk jadi lebih bagus. Dan kalau kita tengok Orozco as a playmaker memang really good, dan akhirnya bila mana dia asyik duk cipta peluang, akhirnya dia sendiri yang menyudahkan peluang. Sebab apa? Sebab mungkin dia geram tengok Aaron banyak kali dapat bola tak score, last kali dia dapat bola dia acah satu pop, dia tunjuk kat Aaron macam mana nak score, dan selepas itu Aaron pula score. So that is a good thing lah. Manakala untuk Alex, kalau kita lihat in term of defensive dan juga dirty work, dia berjaya untuk menjaga bahagian tengah dengan sangat baik, dan in term of attacking dia bagus, dia berjaya untuk progress the ball lebih higher, bawa bola lebih tinggi, dia carry the ball dan sebagainya, dan dia juga acap kali mencipta assist ataupun peluang yang bagus kepada pemain di bahagian flank ataupun striker. Dan yang paling penting, dia sendiri ada beberapa percubaan, salah satunya percubaannya di save oleh Syahiswaran, percubaan yang kedua agak lemah. So in term of creating chance ataupun passing accuracy, vision dan sebagainya, untuk Alex buat game tak ada masalah. Tetapi in term of finish peluang yang ada ataupun sudahkan peluang yang ada, mungkin Alex boleh improve daripada segi dia punya penggunaan weakest foot, iaitu daripada right foot dia, iaitu kaki kanan dia. Sebab boleh tengok daripada kaki kanan dia agak kurang daripada segi untuk dia use that foot lah. So benda tu yang dia perlu perbaiki untuk penggunaan kaki kanan, dan mungkin dari segi decision wise dia perlu lebih better apabila datang daripada segi finishing wise, daripada segi sudut menyudahkan peluang. Sebab semalam dia ada dua peluang yang boleh dikatakan terhidang dan ada masa yang banyak untuk dia sudahkan, tapi dia gagal untuk sudahkan dengan baiklah. Untuk Orozco memang bagus, Rawabdeh bagi kestabilan, tapi masuk second half, masuk Brandon Gunn. So masuk Brandon Gunn pun positif, Brandon Gunn bermain dengan baik, dia memberi import yang positif kepada bahagian tengah, dia punya pressing rate, dia punya work rate dan sebagainya, memberikan satu kelebihan kepada pasukan Selangor. Kalau kita lihat gol untuk pasukan Selangor daripada pergerakan yang mana pemain Selangor hilang, pemain Perak hilang bola adalah ketika Lucu buat hantaran ke belakang, Brandon Gunn berjaya rampas bola tu dan buka kepada Alex, and so benda tu positif lah untuk pasukan Selangor daripada segi kemasukan Brandon Gunn, pressing rate dan juga dia punya momentum untuk melakukan tekanan ke atas player Perak berjaya untuk dilakukan dengan baik. So that is a good thing. Jadi midfield tak ada masalah. Untuk defend, boleh saya katakan utilize mereka punya fullback iaitu Fazli dan juga Quinten untuk overlap. Kedua-dua player sangat bagus buat overlap dan juga membantu serangan dengan sangat bagus. Mereka berjaya buat cutback dan dengan sangat baik. Syarul Nazim dan juga Safwan Baharudin, combination yang agak perfect untuk game ni. Mereka berjaya untuk recovery, positioning mereka bagus, mereka tak banyak buat mistake dan sebagainya. Mereka berjaya untuk intercept, mereka berjaya untuk block dan sebagainya. Dan dalam fasa build up, mereka juga diguna pakai untuk bermain dengan high line, membantu midfield untuk melakukan ball progression dan membolehkan dan membebaskan mereka punya fullback untuk naik lebih tinggi. So that is a good thing. Dan dalam situasi set pieces pun mereka diguna pakai, dan hasilnya Syarul Nazim berjaya score 1. So that is a good thing lah dalam corner kick, yang mana Syarul Nazim join the attack dan berada dalam kotak penalty untuk melakukan tandukan. So defense tak ada masalah, cumanya boleh dikatakan dalam fasa untuk transisi bertahan mereka ada loophole lagi lah, mereka ada ruang-ruang kosong yang mereka bebaskan, iaitu daripada segi awareness mereka kepada kedudukan pemain yang tidak memegang bola. Bermaksud pemain Perak yang tak pegang bola senang untuk buat larian untuk beat, meletakkan diri mereka di dalam ruang yang kosong untuk menerima hantaran-hantaran daripada pemain-pemain yang memegang bola untuk pasukan Perak. So awareness daripada segi off ball movement opponents, boleh dikatakan defense Perak agak kurang awareness kat situ lah. Contohnya macam Wan Z Haikal, ada dia berjaya untuk masuk buat larian di belakang pertahanan, menerima hantaran pada Sio, tapi nasib baik one-on-one dengan Sam Samovai, Sam berjaya untuk
menutup ruang yang lebih awal lah daripada 1Z untuk sudahkan peluang tersebut. So benda tu mereka perlu lebih aware lah untuk tingkatkan mereka punya kesedaran kepada pemain yang tidak memegang bola yang buat larian di belakang mereka di bahagian pertahanan. Untuk front 3 bagi saya tak ada masalah. Untuk Mukairi Ajmal dan juga Faisal Halim, game ni mereka berjaya untuk bermain dengan baik. Mereka berjaya buat something yang boleh saya katakan marvelous. Mukairi dengan work rate dia, dengan boleh carry the ball, boleh untuk beat dan juga masuk lebih ke dalam, cut in. Lepas tu Faisal Halim memang work rate dia tinggi, dia berjaya untuk ada pace yang bagus, berjaya pecahkan high line pasukan Perak. Jasper tak boleh nak kontrol dia dan berjaya untuk cipta beberapa peluang. Tapi sayang untuk Aaron Devale, apabila Aaron Devale untuk game ni lah, dia sepatutnya boleh score lebih daripada 1 gol, tapi sayang dia tak manfaatkan semua peluang yang dia ada. And so orang kata apa, jenuh lah nak tunggu sampai ada 3 peluang baru dia nak score 1. So that is really bad lah. Sebab seorang striker, dia perlu lebih efisien dan lebih efektif lah in term of goal scoring. Walaupun 22 gol season ni is a good amount ataupun good numbers, tapi in term of peluang yang berlambak tu dia tak boleh nak score. So benda tu dia kena aware dan kena perbaiki lagi lah. Jadi overall Selangor semalam not bad lah. Saya sama vibe pun perform. Untuk Perak, apa yang boleh saya katakan, bahagian tengah mereka Sandi Afolabi dan juga Lucho tak memberikan keseimbangan yang bagus kepada bahagian pertahanan, kepada bahagian tengah. Sebab Sandi Afolabi more to defensive dan more to rumble out. Dia more to attack agresif. Dia lebih agresif, jadi dia banyak lebih kepada more to defend boleh lah, tapi untuk bantu Lucho dalam gerakan untuk supply bola ke bahagian hadapan dia agak kurang. Dan kalau kita lihat di bahagian front line pasukan Perak pun, mereka lebih kepada penggunaan Sio dan juga 1Z Haikal. Mereka ada involve dengan Farid Iziham dan sebagainya, tapi tak memberikan efektif yang bagus sebab mereka hilang seorang player nama 9 dan Alif Zikri tak memberi satu benda yang positif. Dan apabila mereka dalam fasa build-up, mereka bermain dengan high line. Afif Ashraf terlalu loose dia punya position, recovery phase dia kurang, so banyak ruang kosong yang menyebabkan dia terdedah. Jadi boleh saya katakan defense pun tak terorganize lah, tak tersusun untuk game ni, memberikan ruang yang banyak kepada Selangor untuk exploit. Dan untuk keeper Syahis Waran bagus daripada segi saving, daripada segi build up dia kena cepat sikit nak release the ball, sebab dia cuba nak attract the pressure daripada pemain Selangor, tapi banyak orang kata apa, dia hampir menyebabkan ataupun menghukum kepada pasukan Perak punya kesilapan. Dan untuk game ni Perak dia make 2 mistake lah, buat 2 kesilapan yang mudah, iaitu gol daripada orang kata apa, Mukairi Ajmal kehilangan bola di kawasan sendiri, gol daripada Yohandri Orozco kehilangan bola di kawasan sendiri, gol daripada Aaron Devale tak ada orang pressure Alex sampai Alex boleh bawa kepada sudut yang mudah untuk dia passing kepada Aaron capai bola tersebut dengan sangat mudah, tak ada orang marking, tak ada orang pressure, tak ada orang tutup ruang, dan dia sudahkan dengan baik. So memang nampak tak organize, nampak tak tersusun. Back 4 tak ada protection, CDM tak boleh cover up, lepas tu midfield tak boleh nak supply the ball, attacking pun tak ada orang proper untuk beat dengan buat larian-larian yang lebih efektif dan sudahkan peluang yang ada. So memang bukan Perak yang sebelum ni lah. Nampak lah bila Perak kehilangan one of two keys player mereka, one of two key players, mereka akan kekurangan impact di dalam padang. So benda tu Perak kena improve lah. Kita faham Perak pun dalam fasa baru peralihan untuk lebih baik. So benda ni mungkin dalam rehat 6 bulan nanti sebelum Liga Super start bulan 4 ke depan, mereka boleh perbaiki something yang lebih efektif lah. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.